Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pagi ni. Dan pagi ni kita dah masuk awan juzuk yang ke-18 ataupun awan surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ni maklumlah, maksud dia surah Al-Mu'minun, orang beriman. Dan kenapa surah ni namakan surah Al-Mu'minun? Sebab di awalnya Allah Ta'ala cerita bagaimana orang beriman ni berjaya dalam kehidupan mereka dunia dan juga akhirat. Dan dalam ni disebut ada 7 sifat orang beriman. 7 sifat orang beriman ni seharusnya kita cuba ikutilah. Dan surah Mu'minun ni kalau kita baca dalam beberapa hadis, dia ada kelebihan tersendiri. Contohnya sebelum turunnya surah Al-Mu'minun, dalam sebuah riwayat disebut Nabi semayang biasa dongak ke langit. Kemudian bila turun surah Mu'minun, Nabi pun alih pandangan dia tengok ataupun melihat ke tempat sujud. Kemudian sebuah riwayat lagi sebut Nabi pernah tengok seorang lelaki semayang tapi tangan duk main dengan janggut. Nabi berkata kalau sekiranya jiwa hati dia tu khusyuk, anggota badan dia pun khusyuk, tidak akan bermain-main. Dan dalam sebuah riwayat lagi disebut Sunan An-Nasa'i, orang pernah tanya Aisyah macam mana akhlak Nabi. Kata Aisyah pun baca ayat pertama sampai ayat yang ke-11 surah Al-Mu'minun ni. Nabi kata, Aisyah berkata, kalau kamu nak tahu Nabi ni akhlak dia adalah akhlak Al-Quran, dan nak tahu macam mana akhlak Al-Quran yang Nabi pamerkan adalah bacalah ayat 1 sampai 11 surah Al-Mu'minun. Dan untuk sinopsis ataupun tafsiran ringkas, dia ada 2 yang umum lah. Pertama sekali 7 sifat orang beriman, dan yang kedua cerita berkaitan dengan proses penciptaan manusia yang melibatkan ilmu embriologi. Cuba tengok. Allah kata ayat pertama, qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang yang beriman. Siapa orang beriman ni? Dijelaskan ada beberapa sifat. Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang dalam sembahyang dia khusyuk. Dan bila sebut khusyuk ni, dia berkait rapat dengan usaha kita untuk menghayati, memahami makna. Tapi kalau kita tak khusyuk sekalipun dalam solat, itu perkara biasa sebab kita ni manusia, kita lalai. Usahakan kita, Rasulullah sendiri pun dalam peristiwa berlaku baginda lupa rakaat, sehingga ditegur oleh sahabat Nabi. Kemudian sifat yang kedua, Allah kata walladzina hum 'anil laghwi ma'ridun, mereka berpaling daripada benda hak melara, akan melalaikan. Tak adalah Nabi ni duduk lepak sembang ataupun buat benda-benda mengarut. Jadi kita semakin usia kita meningkat, kita jangan banyak buang masa buat benda tak faedah. Contoh duduk lepak di kedai kopi sembang setiap hari tanpa ada benda berfaedah. Kemudian yang keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun, bayar zakat. Kemudian yang kelima, walladzina hum li furujihim hafizun, jaga kemaluan. Dan kemaluan itu dijaga illa melainkan digunakan pada laluan yang betul untuk pasangan, azwaj, isteri, dan juga hamba yang dimiliki. Ini cerita hamba, cerita zaman Nabi lah. Kemudian yang ke-8, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, mereka yang menjaga amanah dan juga perjanjian. Amanah ni merangkumi banyak benda lah. Amanah kita dengan Allah pertama sekali, untuk bertuhankan Allah, jangan syirikkan Allah. Amanah kepada diri sendiri, dan amanah kepada keluarga. Maksudnya kita jaga anak-anak isteri kita supaya mereka tidak terjerumus dalam neraka dengan mendidik mereka, tegur mereka dan sebagainya. Dan amanah kepada apa sahaja yang kita pegang. Dan juga janji. Janji ni kenapa orang yang melanggar janji disebut dalam sebuah hadis adalah tanda-tanda orang munafik. Dan janji ni merangkumi banyak benda juga. Jangan ingat janji kita dengan orang, kita beli rumah, beli kereta, beli motor, ataupun kita berjanji dengan orang, kita kena tunaikan janji itu. Dan yang terakhir sekali, dia kata walladzina hum 'ala salawatihim yahafizun, orang yang menjaga solat. Dan kalau kita perhati, sifat orang beriman ni dia buka dengan semayang, ditutup dengan semayang. Yang pertama sekali dia kata tu, orang beriman ni khusyuk semayang. Bukan sekadar khusyuk, dia juga jaga semayang secara konsisten sampai mati. Dan kita boleh katakan semayang ni seperti bateri yang kita charge 5 kali sehari. Bila ada bateri ni kita charge 5 kali sehari, kehidupan kita dalam sehari semalam tu insya-Allah ada hubungan yang baik dengan Allah. Kalau kita miss salah satu, putus bateri ni, hubungan kita pun tak bagus.
Dan orang yang buat semua ni ada 7 sifat ni, Allah kata ulaika humul warithun, mereka ini yang mewarisi jannat alladzina yarithuna al-firdaus, syurga firdaus, itu syurga yang paling tinggi, paling hebat, paling darjat dia. Jadi kesimpulan dia, nak masuk syurga ni kalau setakat Muslim tak cukup, dia kena ada iman. Patut Allah Ta'ala tutup cerita sifat orang beriman ni dengan syurga. Dia tak kata qad aflahal muslimun, berjaya orang Islam. Dia tak kata, dia kata, tapi kata mukmin. Senang cerita, Muslim syarat untuk ke syurga sama ada selepas dihisap masuk neraka dulu ke ataupun tak masuk neraka. Tapi untuk masuk syurga secara terus tanpa menempuh, kita kata, seksaan neraka, dia mesti beriman. Bahagian kedua ni pula Allah Ta'ala cerita mengenai proses kejadian manusia. Dia kata kami cipta manusia daripada saripati tanah, kemudian air mani pula duduk di tempat yang kukuh, fi qararin makin. Lepas air mani tu jadi pula dia kata seketun darah, lepas tu seketun daging, sampailah dia kata dibalut oleh tulang, kemudian jadi benda lain. Senang cerita prosesnya melalui 7 proses: tanah, air mani, seketul darah, seketul daging. Lepas tu dia kata daging tu pula tulang 6, 5. Tulang pula dibalut oleh daging 6. Kemudian thumma insha'nahu khalqan akhar, jadi ciptaan yang lain. Dan proses ini cukup menarik tuan-tuan. Sebab apa? Benda ni zaman Nabi ni tak ada teknologi, tetapi hak disebut oleh Al-Quran dan sama juga disebut dalam surah Al-Hajj yang kita baca sebelum ni pun disebut proses kejadian manusia pada satu tempat, satu tahap. Dan ini antara yang menyebabkan apa, orang yang buat kajian mengenai Al-Quran mereka semakin kagum. 1400 tahun dahulu sebelum adanya segala teknologi zaman moden ni, Al-Quran dah cerita mengenai prinsip ilmu embriologi, dan sepatutnya benda-benda macam ni menjadikan kita lebih kagum. Kemudian just nak share lah, Abdullah bin Abbas pupu Nabi, dia buat takwilan. Dia kata apa? Dia kata malam Al-Qadar adalah malam yang ke-27. Waktu dia bagilah hujah dia. Antara hujah dia ataupun takwilan dia, sandaran pada takwilan dia, dia kata apa? Kenapa malam ke-27? 27 ataupun 7 ni sendiri sangat signifikan dengan manusia. Sebab apa? Dia kata kejadian manusia ni menempuh 7 peringkat. Tanah, air mani, sampai habis yang disebut oleh ayat yang ke-14 ni. Kemudian tambahan pula dia kata, kalau baca surah Abasa wa Tawalla juzuk 30, dia kata makanan manusia pun terdiri daripada 7 jenis makanan. Allah kata fa'ambatna fiha habba, maka kami tumbuhkan biji-biji, wa 'inaban wa qadban wa zaitunan wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba. 7. Itu takwilan yang dibuat oleh Abdullah bin Abbas mengikut sebuah riwayat. Tapi sebenarnya kita tak perlulah fikir ataupun cari fokus hanya pada malam yang ke-27. Lepas tu Allah Ta'ala sebut kita akan mati dan akan dibangkitkan di hari kiamat besok. Itulah sedikit sebanyak antara pengajaran yang boleh kita ambil pada pagi ini, pada awal surah Mukminun yang kita bacakan. Semoga kita semua ni tergolong pada orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk bersama pada pagi ini. Dan seperti biasa, tazkirah ringkas mengulas surah yang kita baca pada pagi ini. Kita masih lagi di permulaan surah Al-Mu'minun. Ayat yang dibacakan tadi ayat yang ke-17 sampai 27. Antara isu-isunya Allah Ta'ala cerita mengenai penciptaan alam. Antara contoh ayat 17 dia kata walaqad khalaqna fawqakum, kami cipta atas kamu wahai manusia sab'a tara'iq, 7 lapis langit. Wama kunna 'anil khalqi ghafilin, dan kami tidak pernah lalai ataupun lupa berkaitan dengan makhluk. Jadi ayat ni menunjukkan Allah ni ada. Walaupun kita tengok ada orang jahat yang berterus melakukan kejahatan, orang yang baik berterusan ditindas, kita jangan ingat Allah tak ada. Allah ada, diperhatikan, dan akan sampai masanya
semua yang berhak mendapat balasan ataupun ganjaran akan ditentukan oleh Allah sama ada di dunia ataupun di akhirat. Dan bila kita faham ayat ni, menyebabkan kita ni sentiasa nak mengharap berdoa kepada Allah. Kemudian lepas dia cerita mengenai langit tu, dia cerita mengenai hujan. Ini ayat yang ke-18 sampai 20. Allah kata wa anzalna, dan kami turunkan minas sama'i ma'a, daripada langit itu air hujan, biqadarin, dengan qadar tertentu. Kalau tafsiran klasik, tafsiran silam, dia kata biqadar ni maksud Allah Ta'ala turunkan hujan dengan kadar keperluan makhluk di bumi. Kalau pada masa tu makhluk ni perlu banyak ni, Allah Ta'ala turunkan hujan banyak tu dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok tafsiran moden ni, dia kata apa? Qadar ataupun kadar taburan hujan seluruh dunia setiap tahun adalah sama. Sebab air yang ada di bumi dan juga di langit, di awan tu, sebenarnya kadar dia sama. Turun naik daripada semenjak kita kata penciptaan bumi sampai kiamat, air itulah juga tetap kadar dia. Kemudian Allah berkata fa'askannahu fil ard, dan kami tempatkan air itu di dalam bumi. Ini interesting tuan-tuan. Saya duk mengajar, betul ada anak murid saya, dia ni antara geologi, bidang dia geologi, kaji bumi. Dia kata memang di bawah bumi ni ada jaringan air, dan benda tu disebut oleh Allah. Dia kata diturunkan air daripada langit, hujan, lepas tu air tu disimpan ke dalam bumi. Dan di bawah bumi ni ada jaringan air yang kalau kita perhatikan memang ajaib. Contoh tuan-tuan, balik kampung, saya balik kampung ke rumah mak saya, kita nak kenal pasti kawasan sekeliling banjir ataupun tidak senang ya. Tengok pergi rumah mak saya tu, katakanlah air pergi, kita naik, kita tahu sungai belakang rumah dan juga kawasan sekeliling airnya naik. Itu antara contoh. Kita kata fa'askannahu fil ard. Kemudian dengan air itu Allah Ta'ala suburkan bumi. Ini ayat yang ke-19. Kemudian ayat 20. Wa syajaratan, dan kami suburkan juga bumi ataupun tumbuhkan di bumi syajarah, sejenis pokok, takhruju, yang asalnya keluar, min turi Saina, daripada semenanjung Tur Sinai. Ini pokok zaitun. Sebab apa disebut Tur Sinai? Sebab zaitun daripada pokok biasa asalnya tumbuh di sana. Tambutu bidduhni wa sibghil lil akilin, yang menjadi kata tumbuh dengan minyak yang berkualiti, dan juga sibghil lil akilin, menjadi lauk makanan untuk orang yang nak makan. Habis mengenai hujan, tumbuhan, Allah Ta'ala cerita pula mengenai binatang ternak. Ini menikmat yang nak menyedarkan kita. Dia kata wa innalakum fil an'ami la ibrah, pada binatang ternak tu ada pengajaran untuk kamu. Nusqikum mimma fi butuniha, kami bagi minum, kami beri minum kepada kamu dengan apa yang ada dalam perut mereka, maksudnya susu dan juga manfaat-manfaat lain. Seterusnya ayat 22, 23 sampai 27 ni kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Nuh kalau kita perhati kenapa diturunkan disebut dalam surah-surah Al-Quran, yang satunya nak memberi peringatan kepada manusia, jangan lawan Allah, kalau tidak kamu akan mendapat nasib yang sama seperti kaum Nabi Nuh. Dan ayat yang ke-23 sampai 27 ni kalau saya nak ringkaskan, bila Nabi Nuh datang kepada kaum dia berdakwah, baginda mendapat penentangan. Dan siapa tentang? Tengok ayat 24. Allah kata faqala al-mala', berkatalah al-mala'. Al-mala' ni maksud pembesar, ketua-ketua, alladzina kafaru min qaumi, yang kufur pada kaum dia. Dan kalau kita perhati nabi-nabi lain pun tentangan tu dihadapi oleh baginda yang dibuat oleh al-mala', pembesar-pembesar. Sebab apa? Pembesar-pembesar ni dia nak pegang kuasa, dan dia risau kalau sekiranya nabi ni muncul dan mendakwa dirinya nabi, diutus oleh Tuhan lagi, akan menyebabkan pengaruh mereka ni hilang. Jadi bila nabi-nabi ni datang, cara yang pembesar-pembesar ni gunakan untuk menangkis ataupun menolak dakwah para nabi, kononnya dengan menggunakan logik lah. Antara logik yang mereka gunakan untuk menentang Nabi Nuh, tengok Allah kata apa. Dia kata apa? Ma hadha, tidaklah lelaki ini, illa basyarum mithlukum, hanyalah seorang lelaki seperti kamu. Yuridu an yatafaddala alaikum, dia ni sebenarnya nak yatafaddal, nak berlebih ke atas kamu. Maksud dia ni sebenarnya gila kuasa, nak melawan kami. Itu masalah. Orang politik dia nampak semua benda dalam kerangka politik, tetapi kita kata pendakwah seperti nabi-nabi ni, mereka nak membetulkan masyarakat dah wasak ni. Lepas tu mereka bagi logik lagi. Dia kata walau sya Allah, kalau Allah Ta'ala nak, la anzala malaikah, sudah pasti turunnya malaikat, bukan orang macam Nuh ni.
Lepas tu mereka tambah lagi, ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin, kami tak pernah dengar dengan apa yang didakwa oleh Nuh ini pada tok nenek kami yang telah lampau. Dan ayat ni antara beberapa perkara, contohnya mereka nak supaya Nabi itu malaikat. Jadi jawapan dia tak boleh, Nabi kena manusia. Kalau Nabi itu dalam kalangan para malaikat, susah nak ikut. Kemudian dia guna hujah apa, dia kata benda yang dibawa oleh Nuh ni benda baru. Tok nenek kita dulu tak pernah apa sebut. Tok nenek kita sebelum ni sembah berhala, jadi kita taklid, ikut buta je hak tok nenek kita. Dan lagi teruk, mereka mendakwa Nabi Nuh ni gila. In huwa illa rajulun bihi jinnah, tidak lain dia Nuh ni adalah seorang lelaki yang gila. Fatarabbasu bihi hatta hin, dia kata tak apalah, tunggulah sekejap, habis gila dia tu dia berhentilah. Dan tuduhan gila juga dituduh ataupun ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi Nuh pun berdoa, Rabbin surni, ya Allah bantu aku. Dan cerita doa baginda ni panjang lah. Cuma yang terakhir ayat 27 ni sebagai solution ataupun penyelesaian penutup kepada dakwah baginda, Allah kata dia suruh buat kapal. Fa'auhayna ilaih, kami wahyukan kepada Nuh an supaya anisna'il fulka, buat kapal. Bi'ayunina, dengan pandangan kami ataupun dengan pemerhatian kami, wa wahyina, dan juga wahyu kami. Jadi cerita kapal ni tuan-tuan, dalam Quran tidak pernah sebut secara terperinci, dia sebut umum, Nuh mau buat kapal. Cuma kalau kita dengar ada orang kata dalam kitab ni sebut kapal Nabi Nuh ni asalnya tak pernah wujud Jadi Nabi Nuh pun tak tahu cara nak buat kapal. Lalu Jibril pun datang, Nuh buat seperti perut burung. Ini Israeliat. Kemudian ada pula bincang Nabi Nuh ni kapal dia tu kayunya kayu daripada mana. Lepas tu ada riwayat-riwayat, ada yang kata benih pokok daripada syurga, satu riwayat. Ada riwayat lain pula kata kapal Nabi Nuh ni berada di sebuah hutan jauh, jaraknya 1000 km, 1000 batu daripada tempat Nabi Nuh. Jadi nak transfer kayu tu datang ke tempat Nabi Nuh untuk buat kapal. Nabi Nuh terpaksa mengupah seorang gergasi yang bernama Uj bin Unuq. Ini semua cerita-cerita mengarut ni, cerita-cerita mengarut Israeliat yang tak perlu kita bincang. Kita patut imani Nabi Nuh buat kapal, itu saja. Jenis kayu, di mana kayu tu dapat, itu tak penting. Dibimbangi kalau kita sibuk dengan benda macam tu akan bawa kepada benda lain yang lebih teruk, seperti khurafat. Antara contoh khurafat orang kita duk pegang, dia kata kapal Nabi Nuh ni berasal daripada sejenis kayu. Kayu ni pula ajaib, ada kelebihan tertentu. Nama kayu ni kayu koka. Mula tu bawa ke lain, bawa ke syirik. Contoh kita kata kayu koka ni juga kayu buat tongkat Nabi Musa. Ini semua benda-benda karut. Silat hari bulan tuan-tuan boleh bawa kepada syirik. Dan saya biasa sebut tuan-tuan dalam kuliah saya di sini berkaitan dengan syiriknya kayu koka ni. Okey, kemudian Allah Taala kata fa iza jaa amruna, bila datang urusan kami. Maksudnya banjir itu nak berlaku. Wa farat tanur, farat terpancarlah air, tanur daripada tanur ni dapur. Tanur ni orang Arab kalau dia nak buat roti tu biasanya dapur, tempat tempayan dia letak roti. Ataupun pergi barakat ni, barakat kata apa, tanur ni, tanduri. Benda itulah. Dan kenapa disebut air terpancar daripada tanur? Sebab biasanya dapur ni tempat yang kita guna untuk memasak, biasanya orang tak biarkan dekat dengan air. Tiba-tiba tanur dapur tempat Nabi Nuh memasak tu terpancar air. Itu petanda mukjizat lah oleh Allah kepada Nabi Nuh yang banjir itu akan berlaku. Lepas tu Allah Ta'ala suruh punggah berlaku. Fasluk fiha, bawa masuk dalam kapal tu min kullin zawjain ithnain wa ahlak. Semua kata makhluk-makhluk ataupun binatang berpasang-pasang, dan juga ahli keluarga kamu hak beriman. Cuma cerita mengenai haiwan berpasang-pasang ni tuan-tuan, secara saintifiknya kenapa Allah Ta'ala suruh tarik haiwan tu, himpunkan haiwan secara berpasang-pasang? Sebab bila banjir ni berlaku, habis tenggelam, katakanlah bila banjir ni dah surut, lepas tu Nabi Nuh pun dah mendarat, katakanlah haiwan tak ada seekor pun di bumi, manusia akan menghadapi masalah. Jadi secara saintifik kenapa Allah Ta'ala suruh Nabi Nuh bawa sekali haiwan-haiwan ini untuk menjamin kita kata food chain, rantaian pemakanan selepas banjir itu berhenti. Ini antara cerita-cerita lah. Dan banyak lagi kisah Nabi Nuh, tapi insya-Allah kita sambung besok nanti. Besok tak ada, minggu depan besok saya cari balik kampung. Minggu depan insya-Allah Sabtu Ahad kita sambung lagi bagaimana doa yang dibacakan oleh Nabi Nuh ketika nak mendarat.
dan juga ada kisah Nabi Hud alaihi salam. Sekadar itu dulu, mudah-mudahan kita mendapat manfaat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pagi ini dan masih lagi dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, juzuk yang ke-18. Dan ayat yang dibacakan pagi ini daripada ayat 28 sampai ayat yang ke-42. Dan ada kisah dua orang Nabi disebut. Daripada ayat 28 sampai 30, ini hujung ataupun penghujung kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian seterusnya cerita Nabi Hud alaihi salam. Jadi ayat yang ke-28 dan juga sampai 30 ni penghujung kisah Nabi Nuh alaihi salam. Dan kita baca sebelum ni minggu lepas ayat yang ke-27 tu, bagaimana Nabi Nuh ni buat kapal. Kemudian ayat 28 dan juga 29 ni cerita dia apa yang Allah Ta'ala suruh Nabi Nuh buat ataupun baca ketika baginda berada di atas kapal dan ketika nak mendarat. Ayat 28 Allah kata fa idza stawaita anta, bila dah setara ataupun dikata stabil kedudukan engkau, wa man ma'aka 'alal fulki, dan siapa yang berada dalam kapal bersama-sama kamu, faqulil hamdulillah, maka sebutlah, ucap benda ni, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi yang najjana minal qaumil zalimin, yang menyelamatkan kami daripada kaum yang zalim. Kenapa Allah Ta'ala suruh Nabi Nuh berdoa memuji Allah sebab yang telah menyelamatkan baginda daripada kaum yang zalim? Sebab kaum Nabi Nuh ni memang kaum yang sangat degil, memang kaum yang sangat degil. Degilnya tak mana sehingga disebut dalam surah lain, surah Al-Ankabut, baginda berdakwah selama 950 tahun tetapi mereka tidak juga beriman. Dan di akhir sebelum dimusnahkan ataupun ditenggelamkan oleh Allah dalam banjir, Nabi Nuh alaihi salam berdoa. Doa ni sangat keras. Doa ni pun setelah diizinkan Allah. Dia kata apa? Dalam surah Nuh juzuk 29. Dia kata Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Tuhanku, jangan tinggal atas muka bumi ni satu rumah pun orang kafir. Kenapa? Kalau mereka masih kekal atas muka bumi, mereka akan melahirkan anak-anak keturunan yang lebih jahat dan juga kufur daripada mereka. Dan Nabi Nuh ni teruklah menghadapi ujian dan sebagainya ketika berdakwah. Sebab tu bila dah bebas daripada kaum yang zalim ni, Allah Ta'ala kata, Nuh, kamu kena ucap segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami daripada kaum yang zalim. Rupanya Nabi Lut pun, Nabi Lut alaihi salam, kalau kita baca dalam surah An-Namlu pun Allah Ta'ala ucap benda yang sama. Kalau kita baca dalam surah An-Namlu selepas kemusnahan kaum Nabi Lut, Allah kata qulil hamdulillah, katakanlah Lut segala puji bagi Allah. Antara sebabnya kenapa? Kadang-kadang orang jahat ni macam di taman kita lah, bila dengar cerita ada ragut sana, pecah rumah sana, kita tak tenteram. Sekali dengar berita boleh kata dah ditangkap, masuk penjara, kita pun rasa tenang, kita kata alhamdulillah. Maksudnya kaum Nabi Nuh jahat, kaum Nabi Lut gila seks ni, bila mereka dimusnahkan Allah, Allah kata kena puji Allah sebab Allah menyelamatkan kamu daripada musibah ini. Lepas tu dia katakan alhamdulillah. Kemudian ayat 29 ni bila nak mendarat, Allah Ta'ala suruh baca doa lagi. Tuan-tuan kalau perhati dalam Quran, para Nabi ni semua pergerakan mereka penuh dengan doa. Walaupun kita tahu mereka ni rapat dengan Tuhan, rapat dengan Allah, Allah akan beri apa yang mereka nak walaupun tanpa mereka berdoa, tetapi tetap mereka ni berdoa dengan penuh khusyuk. Jadi kita tak berapa nak Nabi ni, mustahil pun akan jadi Nabi, kena banyak-banyak lagi berdoa. Tengok apa kata Nabi, katanya Nabi Nuh, dan doa baginda ni Allah Ta'ala makbulkan. Wa qul, dan katakanlah Nuh, Rabbi anzilni, Tuhan anzilni, turunkan aku bila aku mendarat karang besok, bila banjir dah surut, munzalan mubarakah, penurunan yang penuh keberkatan, wa anta khairul munzilin, engkau dah sebaik-baik menurunkan aku di mana-mana. Rupanya Nabi Nuh baca dalam surah Hud, nak naik kapal doa juga, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, nak turun dia pun baca doa juga. Dan kenapa penting bila Nabi Nuh nak mendarat ni dia arahkan baca doa ni? Sebab
nasib manusia ataupun makhluk di bumi memang bergantung sepenuhnya kepada Nabi Nuh. Walaupun ada ulama bincang banjir itu tidak berlaku di seluruh dunia, berlaku hanya di tempat baginda, tetapi pandangan yang lebih kuat mengatakan banjir ini berlaku seluruh dunia. Jadi bila Nabi Nuh pungguh semua manusia, binatang, haiwan duduk atas kapang tu, bila nak turun mesti turun di tempat yang strategik, yang boleh, yang subur, yang selamat, yang kemudian boleh digunakan sebagai tapak baru untuk mengembang biakkan zuriat manusia dan juga keturunan haiwan. Jadi sebab tu kena berdoa. Jadi nak pilih tempat tu tempat yang baik. Dia kata, Tuhan anzilni, turunkan aku di tempat yang mubarakah, penuh keberkatan. Jadi bila kita kata berkat ni, apa dia maksud berkat ni? Makna dia kebaikan yang banyak. Bila Nabi Nuh mendarat, memang Allah Ta'ala makbulkan doa baginda. Kita kata tempat baginda turun tu adalah tempat yang penuh keberkatan, haiwan mula keluar dan juga berkembang biak, dan juga keturunan manusia kemudian ni berasal daripada manusia-manusia yang diselamatkan oleh Nabi Nuh dalam kapam dia ni. Ini antara benda yang apa. Dan doa ni juga elok kalau kita bacakan bila dah nak berhenti kereta, turun motor dan sebagainya. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Bila kita turun, urusan kita selepas itu insya-Allah akan jadi baik, penuh keberkatan. Ini doa Nabi Nuh. Seterusnya daripada ayat yang ke-31 sampai 41 ni cerita Nabi Hud alaihi salam. Cuma kalau baca ayat ni tidak disebut nama Nabi Hud. Jadi ulama bincanglah, ulama kata ayat 31 sampai 41 ni ada ulama tafsir kata Nabi Hud dia berdasarkan kronologi zaman lepas Nuh, Hud lah. Ada pula yang kata ayat 31 sampai 41 bukan Nabi Hud tetapi Nabi Saleh. Yang kata Nabi Saleh sebab apa? Dia ambil kira pada ayat yang ke-41. Ayat 41 tu dia cerita kaum ni disebut dalam dialog-dialog ni dimusnahkan Allah dengan as-sayhah, fa akhadhatuhum as-sayhah. Maka mereka dimusnahkan oleh suara mengguntur. Baca tempat lain hak dimusnahkan Allah dengan suara mengguntur daripada langit, macam kilat kuat daripada langit ni. Kaum Nabi Saleh, bukan Hud, kaum Nabi Hud dimusnahkan Allah oleh puting beliung. Jadi ulama tafsir ada hak mentarjih, ada menguatkan, menyokong pandangan ini adalah kaum Nabi Hud. Rupanya kaum Nabi Hud ni dimusnahkan dengan putung beliung dan juga suara yang kuat daripada langit. Maksud digabung dua lah. Okey, cuma tu tak penting lah. Yang pentingnya tengok ayat yang ke 33. Bila Nabi Hud ni datang berdakwah kepada mereka, suruh sembah Allah, mereka kata apa? Wa qala al-mala', berkatalah para pembesar, ketua-ketua lah, bos, raja-raja, min qaumihi, daripada kaum Nabi Nuh, Nabi Hud ni. Allah Ta'ala sebut sifat mereka, alladzina kafaru, yang kufur, wa kadzabu bi liqa'il akhirah, mendustai pertemuan akhirat, maksudnya kafir, tak percaya kiamat. Wa atrafnahum fil hayatid dunya, dan diberi kesenangan di dunia. Dia cerita apa? Pokok ni kafir, pembesar, kafir, tak percaya kiamat, dan hidupnya mewah. Ini full package untuk seorang tu jadi jahat. Jahat sungguh. Jahat tara mana? Satu yang harta banyak, lepas tu mendustai akhirat, lepas tu kafir lagi. Dan mereka cuba menghasut kaum Ad supaya tidak beriman kepada Nabi Hud dengan beberapa hujah. Dia kata apa? Ma hadza illa basyarum mithlukum. Hud ni tidak lain manusia macam kamu juga. Apa istimewanya dia sehingga dia ni nak dikatakan seorang nabi, rasul diutus oleh Allah? Lepas tu dia pun bagi logik. Ya'kulu, Hud makan, mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Dia ni makan dan juga minum seperti kamu. Jadi logiknya kalau dia ni seorang utusan Allah, bukan orang macam kita hak jenis makan, jenis minum, kena malaikat. Ini antara hujah-hujah. Kita jawab ada hak tu biasa dah kita jawab. Lepas tu dia kata lagi, aya'idukum, adakah dia menjanjikan kepada kamu, idza annakum, kamu ni idza mittum, bila kamu dah mati, wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun, bila kamu dah jadi tanah dan juga tulang, kamu ni boleh hidup balik. Hayhata lima tu'adun, jauh sekali terhadap apa yang dijanjikan.
Maksudnya kaum Nabi Hud ni, di samping mereka ni menyembah berhala, mereka juga tidak menerima Nabi Hud sebab Nabi Hud ni orang macam mereka, dan mereka juga tidak percaya orang mati boleh hidup balik. Sedangkan perkara menghidupkan orang mati ini adalah sangat mudah kepada Allah. Lepas tu rupanya mereka ni pun ada akidah macam etis. Etis ni percaya mati, hidup, mati lepas tu habis. Dia kata apa ni? Contoh bukti rencam ataupun bercelarunya akidah kaum Nabi Hud. Dia kata in huwa illa tidak lain, in hiya illa tidak lain hayatuna dunya. Ini adalah kehidupan kita di dunia, namutu kami mati, wa nahya kami hidup, wa ma nahnu bimab'utsi, dan kami tidak dibangkitkan. Lepas tu akhirnya Nabi Hud berdoa dan Allah Ta'ala musnahkan. Tengok cara pemusnahan ni Allah Ta'ala guna perkataan yang sangat remeh nak cerita lemahnya manusia. Dia kata fa akhadhathumus sayhatu bil haqq. Mereka pun dimusnahkan oleh suara yang kuat daripada langit dengan kebenaran. Lepas tu faja'alnahum ghutha'a, lalu mereka ni menjadi ghutha'. Ghutha' ni ada yang kata buih, ada yang kata sampah. Maksudnya bila mereka dimusnahkan Allah, jadilah seperti mereka ni seperti sampah-sampah selepas banjir ataupun buih-buih lepas banjir. Sebab apa disebut sampah ataupun buih ni? Sebab kaum Nabi Hud ni antara bangsa yang paling kuat di dunia, pernah dicipta oleh Allah. Ketinggian mereka sampai cecah 100 hasta. Ada mungkin kita kata dalam ketinggian 8 ke 10 kaki. Dan mereka ni kuat. Tamadun mereka pun hebat. Mereka suka menindas manusia sebab mereka ni kuat. Tetapi kuat macam mana sekalipun, Allah Ta'ala musnahkan. Sudah yang jadi macam sampah-sampah tepi jalan macam tu. Jadi seperti buih. Nak ceritanya, wahai manusia, janganlah mu sombong sangat. Dengan sedikit kekuatan yang kamu ada tu, kamu menindas orang. Lepas tu tuan-tuan, hari tu tersebar dalam WhatsApp video ubat sakit lutut tu. Wa idza batashtum jabbarin. Ayat tu sebenarnya tuan-tuan cerita kaum Nabi Hud lah. Kaum Nabi Hud ni oleh kerana mereka ni kuat, mereka ni jadi jahat, menindas orang. Jadi biasa kalau mereka berperang ataupun serang orang, dia ambil tawanan tu, dia kurung. Lepas tu tawanan tu antara kegemaran kaum Nabi Hud ni, dia suka pukul ataupun belasah sebagai, kita kata sukan, sebagai sesuatu main-main. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syu'ara, Allah Ta'ala tegur ini perangai huduh kaum Nabi Hud. Apa dia? Wa idza batashtum, bila kamu memukul, batashtum jabbarin, kamu pukul tawanan kamu, musuh kamu, jabbarin, dengan cara yang kasar. Jadi ayat tu sebenarnya cerita kejahatan kaum Hud ataupun kaum Ad yang dihantar kepada mereka Nabi Hud. Pengajaran kepada kita di sebalik ayat tu bukan sakit lutut, sakit pinggang. Bukan sakit lutut, sakit pinggang. Saya sebut dah sebentar tapi ulang lagi sekali. Pengajaran di sebalik ayat tu, Allah nak kata apa? Kalau awak kuat, jangan jadi jahat seperti kaum Hud. Bila kita faham ayat tu mengikut sudut yang betul yang dikehendaki oleh Allah, barulah awak nak pakai untuk sakit lutut, sakit pinggang pun sila, tak ada siapa nak larang. Cuma kita bimbang bila kita kata ayat ini sakit lutut, ayat ni ayat custom, ayat ni sakit mata. Sudahnya nampak seperti Al-Quran ini sebuah kitab jampi yang diperjuangkan oleh Nabi. Sedangkan banyak lagi isu-isu yang boleh kita faham di sebalik ayat tu. Jadi kita kena beradab dengan Allah Ta'ala, baca Al-Quran, faham seperti apa yang dia nak kita faham terlebih dahulu, utamakan hak Allah, lepas tu barulah pergi kepada benda-benda lain. Allah alam, insya-Allah kita jumpa pagi besok, dan pagi besok ada beberapa lagi kisah para nabi yang akan kita bincangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ni kita bertemu lagi, dan pagi ni kita sambung lagi surah Al-Mu'minun yang kita bincang semalam. Dan pagi ni saya baca ayat yang ke-42 sampai 56. Masih lagi kisah para nabi ya. Kalau semalam kita baca dua kisah nabi, itu Nabi Nuh dan juga Nabi Hud alaihi salam. Hari ini sambung lagi. Allah Ta'ala sebut pada ayat 44. Ini sebut statement umum, kenyataan umum berkaitan dengan umat manusia dengan para nabi mereka. Allah kata thumma arsalna rusulana tatra, kemudian kami utus lagi para rasul kami tatra, berturut-turut, seorang.
tetapi semuanya biasanya didustakan ataupun ditentang. Kemudian ayat 45 sampai 49 dicerita kisah Nabi Musa secara umum. Dia kata Musa, "Tsumma arsalna Musa", kemudian kami hantar Musa wa akhahu Harun, dan juga abang dia Harun, bi ayatina wa sultanin mubin, dengan ayat-ayat kami ataupun dengan tanda-tanda kekuasaan kami, dan juga sultanin mubin, hujah yang nyata. Ayat tanda-tanda mukjizat Nabi Musa ni tuan-tuan, kalau berdasarkan berdasarkan surah Al-Isra, dia ada 9. Allah kata walaqad atayna Musa 9 ayatin, dan cuma ulama bincanglah 9 ni merangkumi apa. Ada yang kata belah laut, tongkat jadi ular, ada banyak lagi lah. Cuma ada juga yang cuba gabungkan semua tu berasal daripada tongkat dan sebagainya. Dan antara satu mukjizat Nabi Musa yang jarang orang tahu adalah mukjizat ikan yang sudah mati hidup kembali. Ini dalam surah Al-Kahfi itu kita baca bagaimana Nabi Musa ni ditegur oleh Allah sebab dia kata dia orang yang paling berilmu pada zaman tu dan tidak disandarkan kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala suruh bagi tahu dia ada lagi seorang lelaki yang digelar sebagai Khadir ataupun Khidir. Jadi nak cari petanda untuk tahu mana tempat Khidir tu, Allah Ta'ala suruh bawa ikan. Jadi kalau ikan tu hidup, bermakna itulah tempat Khidir. Dan ikan yang mati hidup kembali tu, itu masuk kategori mukjizat Nabi Musa juga yang terangkum dalam biayatina. Cuma baru ni ada orang cuba buat berteori. Orang duk sebar ikut WhatsApp, ada video video bagaimana ikan ni dia tidur macam mati selama beberapa tahun. Lepas tu masuk dalam lumpur, lepas tu orang di Afrika ambil lumpur tu buat tanah, buat dinding rumah dia. Lepas tu bila hujan turun, ikan tu pun dikejutkan kembali, dia pun masuk dalam sungai. Jadi ada orang yang hantar ke saya, dia kata inilah ikan yang dibawa oleh Nabi Musa bertemu Khidir. Saya kata tak betul tu, sebab cerita ikan Nabi Musa tu mukjizat baginda, bukan karamah Khidir. Itu yang dibincang oleh para ulama tafsir. Kemudian biasalah bila cerita mengenai Firaun, Musa ni Firaun lah. Kemudian tak apa, kita tinggal yang tu, dah biasa. Kita dengar ambil ayat 50. Ini jarang orang tahu. Ayat 50 ni Allah Ta'ala kata Nabi Musa, Nabi Isa. Allah kata waja'alna ibna Maryam, dan kami jadikan Isa anak Maryam wa ummuhu, dan juga ibunya Maryam tu ayah, sebagai tanda-tanda kekuasaan kami. Sebab apa tanda kekuasaan kami? Sebab Maryam melahirkan ataupun mengandungkan Isa tanpa berkahwin. Kemudian Isa ni pula lahir tanpa ayah. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian Allah kata wa awaynahuma, dan kami bawa mereka berlindung tinggal ila rabwatin, ke sebuah tempat tanah tinggi. Lepas tu rabwatin zati qararin wa ma'in, dan juga sebuah tanah tinggi yang mempunyai tempat tinggal dan juga tempat yang elok. Jadi ulama tafsir bincang pada ayat ni. Dia kata Isa dan Maryam tanda-tanda kekuasaan Allah itu maklum, tetapi kenapa mereka berdua ni Allah Ta'ala macam gerakkan hati untuk tinggal di tempat yang tinggi. Dan kita tahu sebab bila tanah tinggi ni, tempat yang tinggi ini biasanya tanahnya subur. Itu sebagai satu persediaan kepada Musa, kemudian harinya baginda akan dilantik menjadi Nabi dan bawa satu benda yang besar. Jadi cara dibesarkan tu kena betul. Lepas tu kalau kita perhati macam Imam Asy-Syafi'i ke ataupun Rasulullah sendirilah, ketika kecilnya mak dia hantar ke perkampungan Bani Sa'ad. Sebab apa? Nak dibesarkan tempat yang segar, yang sihat. Itu pun dalam bentuk perancangan Allah. Cuma rabwatin ila rabbah tanah tinggi ni ulama tafsir bincanglah. Ada yang kata Palestin dan sebagainya. Kemudian ayat yang ke-51. Ayat 51 ni khusus untuk para nabi dan kena juga pada kita. Allah kata ya ayyuhar rusul, wahai para rasul semua sekali, kulu minat thayyibat, makanlah benda yang baik, benda yang halal, wa'malu salihah, dan kamu kena beramal soleh. Jadi dua perkataan ni, kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Pernah sekali seorang wanita hantar makanan kepada Nabi. Jadi macam susu lah, hantar susu ke Nabi sebagai hadiah. Nabi pun hantar balik, tanya, mana kamu dapat? Dia kata daripada susu kambing aku. Nabi perincikanlah detail. Lepas tu bila
Bila wanita tu datang jumpa Nabi, kenapa diting sangat tanya ni? Lepas Rasulullah kata, kami para Nabi diarahkan makan benda yang halal sahaja. Jadi Nabi pun baca ni, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Dan kalau kita perhati, disebut para Nabi tidak makan free, semuanya bekerja. Contoh, Nabi Musa pengembala kambing, kerja dengan kita kata bapa mertua dia di Madian. Nabi Isa pun disebut dia makan membesar hasil kerja tenunan Maryam. Rasulullah sendiri pun ketika baginda kecil, baginda sebut dalam sebuah hadis Sahih Bukhari, Nabi kata apa? Semua Nabi ini biasanya kerja sebagai pengembala kambing. Lepas tu Nabi berkata, aku pun pernah mengembala kambing orang Mekah di sebuah kawasan, di sebuah tempat dipanggil Qararid, disebut dalam hadis Sahih Bukhari. Dan pengajaran untuk kita, makan tu biar halal dan kita mesti beramal soleh. Dan lebih-lebih lagi kerja tu kalau boleh makan daripada hasil kerja sendiri, dia ada keberkatan tersendiri. Kemudian bahagian ketiga, ayat yang ke-52 tu Allah kata, wa inna hadhihi ummatukum, ini adalah umatmu, ummatukum ummatan wahidah, satu umat yang satu, masuk umat tauhid agama. Maksud kita ni walaupun berbeza rupa, warna kulit, bangsa, negeri, tapi kita sebenarnya satu umat, iaitu umat Islam. Dan umat Islam ni dia bersatu di bawah tauhid. Allah kata, wa ana rabbukum, aku ni Tuhan kamu, fattaqun, maka hendaklah kamu bertakwa, takutkan aku. Ataupun dikatakan ya wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, ini merujuk kepada agama para nabi ni walaupun berbeza zamannya adalah satu, itu agama tauhid. Okey, ayat 53. Ayat 53 ni penting untuk kita. Tambah-tambah sekarang ni zaman fitnah, orang bergaduh, hijau dengan cara hijau, biru cara biru, orange cara orange. Kita kata geng-geng pondok ke cara geng pondok, lepasan Madinah cara lepasan Madinah dan sebagainya. Jadi ayat yang ke-53 ni walaupun makna asalnya merujuk kepada agama para nabi, tetapi ayat ni juga praktikal untuk kita pakai sampai sekarang untuk zaman kita. Ayat sebelum tu saya kata, Allah kata ini umat kamu, nabi-nabi ni sebenarnya agamanya satu dan bersatu pada Allah sebagai Tuhan yang satu, tauhid. Lepas tu Allah kata fataqatta'u, maka taqatta' berpecah-pecahlah, amrahum urusan mereka, pengikut para nabi, bainahum di antara mereka, zubura kepada beberapa kumpulan. Nasrani cara Nasrani, Yahudi cara Nasrani, cara Yahudi dan sebagainya. Lepas tu Allah kata kullu hizbin, dan setiap pihak, setiap parti, setiap kumpulan hak berpecah tu, bima ladaihim farihun, dia rasa gembira dengan apa yang ada pada mereka. Maksudnya perpecahan ini adalah satu fitrah yang berlaku, masih akan berpecah belah dan khilaf, perbezaan pandangan. Lepas tu Allah kata kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap pihak merasakan mereka paling benar, mereka gembira dengan apa yang ada pada mereka. Contoh sekarang ni, kalau kita agak-agak kita pergi senyap-senyap dekat orang Kristian, mereka akan kata mereka berada atas jalan yang benar, kita ni sesat. Kita pergi tanya kalau orang kita kata Buddha ataupun Hindu, mereka pun beranggapan gitu. Bila kita tanya kita adakah siapa agama paling benar, kita akan kata kita agama yang benar. Kenapa? Itu fitrah Allah Ta'ala buat kepada kepercayaan yang dipegang oleh manusia. Jadi bila kita faham benda ni sebagai titik asasnya, semua pihak akan mengaku dia betul. Bila kita nak menyampaikan kebenaran ataupun nak sampaikan agama kita kepada mereka, kita kena jaga sensitiviti, fanatisme yang ada pada setiap agama. Jangan pergi-pergi tu kata mu sesat, aku je betul. Tak boleh. Sebab apa? Dia akan defend, dia jadi defensif kepada agama dia ataupun fahaman dia. Sama juga duk bergaduh ni, baik politik ke, aliran agama ke, kita pergi jangan tu tembok mu sesat, mu masuk neraka, aku je betul, aku sahaja membawa perjuangan Islam. Kalau kita mula muqaddimah macam tu, jawab dia, kita tidak akan dapat menyampaikan dakwah. Lepas tu kena cerdik. Lepas tu ayat macam ni Allah Ta'ala bagi tahu supaya kita belajar something. Kita belajar apa dia? Semua pihak rasa dia betul, jadi kita kena gunakan cara yang halus, lembut, dengan penuh kasih sayang untuk menegur ataupun menarik pihak yang kita kata berada dalam keadaan tidak betul tu. Okey, dan yang terakhir sekali ayat 55 sampai 56 ni, Allah Ta'ala cerita mengenai istidraj.
Allah kata ayahsabun, adakah mereka menyangka annama numidduhum min malin wa banin, bila mana Allah dah beri kelebihan kepada mereka, memanjangkan kepada mereka daripada harta dan yang anak pinak, nusari'u lahum fil khairat, itu tanda kami Allah bersegera memberi kebaikan kepada mereka. Bal la yash'urun, bahkan mereka tak sedar rupanya Allah Ta'ala nak musnahkan mereka. Dia gini ya, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia ni banyak, tapi secara umumnya ada dua lah, yang positif dan juga yang negatif. Yang positif, kemuncak dia adalah mukjizat, kemudian diikuti irhas. Mukjizat dengan irhas ini khusus untuk para nabi sahaja. Mukjizat ni maksud dia apa? Kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada nabi untuk mengalahkan, melemahkan musuh pada zaman dia. Contoh kalau zaman Nabi Musa, kelebihan zaman tu sihir. Jadi Nabi Musa dikenakan mukjizat untuk melemahkan ahli sihir. Kemudian irhas, petanda kenabian. Contohnya benda-benda pelik berlaku kepada para nabi ketika mereka belum dilantik jadi nabi. Macam Nabi Isa bercakap ketika bayi, itu disebut dalam surah Maryam dan sebagainya. Kemudian bawah sikit lagi dipanggil karamah. Karamah ni khusus untuk para wali Allah. Dan kena ingat, karamah ni dia bukan jadi begitu saja. Karamah ni dia bernaung di bawah mukjizat. Bernaung di bawah mukjizat maksudnya kalau kita tengok seorang tu banyak benda pelik berlaku pada dia, kita kena tengok adakah dia ni mengikut sunnah Nabi ataupun dia ni ahli fasik. Kalau dia tu orang fasik tapi banyak keajaiban berlaku pada dia, itu dia bukan karamah tetapi bantuan setan. Lepas karamah, ma'unah. Ma'unah adalah bantuan Allah yang kadang-kadang diberikan kepada orang soleh. Ini kategori pertama yang positif. Yang negatif, kelebihan ni satunya sihir lah, dengan bantuan jin ataupun setan. Dan yang kedua dipanggil istidraj, yang dimaksudkan oleh ayat yang saya bacakan tadi. Istidraj ni kelebihan yang Allah Ta'ala berikan untuk menyesatkan manusia. Contohnya iblis, dia minta supaya tak mati, Allah Ta'ala beri dan tak mati. Itu adalah satu kelebihan kepada iblis, tetapi kemudian dia akan menjadi musibah. Jadi balik pada ayat ni yang kita bacakan tadi ujung tu, Allah kata jangan kamu ingat bila kami beri harta, anak pinak, pengaruh segala bagai kepada kamu, itu tanda kami sayang pada kamu. Tak, itu sebagai ujian ataupun istidraj. Dan kita mohon kepada Allah supaya kita diselamatkan daripada musibah seperti yang menimpa istidraj. Dan Sayyidina Umar ketika selepas umat Islam membuka Palestin atau Baitul Maqdis, bila Sayyidina Umar tengok harta yang dimiliki, harta rampasan terlalu banyak, bagi beliau berdoa, dia kata, ya Allah, aku mohon padamu jangan sampai benda ini menjadi istidraj, kelebihan yang kemudiannya akan memesongkan ataupun menyesatkan ataupun merosakkan umat Islam. Itulah sedikit sebanyak perbincangan yang boleh kita ambil pada ayat pagi ini, dan insya-Allah kita sambunglah minggu depan pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.